Kota Larangan Beijing atau lebih dikenali sebagai Forbidden City Beijing merupakan kompleks bangunan zaman purba yang paling besar dan dipelihara paling baik di dunia. Kota Larangan Beijing yang mempunyai nilai sejarah amat tinggi ini terkenal bukan sahaja di China, malah di seluruh dunia kerana saiznya yang besar, gaya binaannya yang indah serta bangunannya yang tersegah-megah. Kota Larangan merupakan istana Maharaja China bagi dinasti Ming dan Qing yang terletak di tengah-tengah kota Beijing dan ia telah diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO pada 1987. Selain digunakan sebagai kediaman bagi Maharaja dan keluarganya, ia juga menjadi pusat istiadat dan politik kerajaan China selama hampir 500 tahun. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat sejarah mengenai Kota Larangan Beijing di China. Teruskan menonton. Kota Larangan Beijing yang terletak di pusat bandaraya Beijing ini dibina atas titah perintah Maharaja Zhu Di, Maharaja zaman dinasti Ming pada tahun 1406. Pembinaan kota ini mengambil masa sekitar 14 tahun. 24 orang Maharaja zaman dinasti Ming dan Qing pernah bersemayam dan menguruskan hal ehwal pentadbiran negara di sana selama kira-kira 500 tahun sehinggalah dinasti Qing digulingkan pada tahun 1911. Kota Larangan Beijing ini terletak dalam kawasan seluas lebih 720,000 meter persegi dan dikelilingi oleh tembok yang tingginya 10 meter serta parit perlindungan selebar lebih 50 meter. Reka bentuk bangunan, saiz, susunan, bentuk, hiasan dan kemudahan yang terdapat di Kota Larangan Beijing dibina menurut sistem kesusilaan, etika dan hierarki pangkat dinasti feudal yang ketat dan menggambarkan kuasa Maharaja adalah yang tertinggi. Pembinaan Kota Larangan Beijing adalah melalui gabungan kepandaian dan kebijaksanaan rakyat China. Susunan seluruh kompleks bangunan, berbagai bentuk atap, hiasan pada pintu dan dinding memperlihatkan reka bentuk yang bijak dan luar biasa. Penggunaan batu putih berkualiti untuk membina lantai Dewan Taihi yang setinggi 8 meter bukan sahaja membuatkan dewan itu kelihatan lebih megah, tetapi juga untuk menghalang lembapan tanah. Terdapat banyak ukiran kepala naga daripada batu putih berkualiti dan cantik yang dibahagikan dengan rapi pada dinding 3 lapis dasar Dewan Taihi. Kepala naga tersebut bukanlah hiasan semata-mata, tetapi juga untuk memudahkan penyaluran air. Apabila hujan lebat, lebih 1000 buah kepala naga tersebut akan menyalurkan air keluar sekaligus mewujudkan pemandangan yang sangat mengagumkan. Dalam Kota Larangan ini, terdapat 4 baris bangunan yang jika dipandang dari luar, ia memang benar-benar kelihatan seperti sebuah rumah. Tetapi sebenarnya, di dalamnya hanya penuh dengan ketulan batu sahaja. Bangunan ini adalah kemudahan yang direka oleh arkitek pada masa itu untuk menghalang kebakaran. Di belakang Dewan Baohui pula, terdapat sebuah batu besar berbentuk segi 4 panjang yang beratnya 300 tan dan diletakkan condong di tengah-tengah tangga. Di permukaan batu berukuran lebih 50 meter persegi ini diukir gunung, air laut, awan dan 9 ekor naga. Batu yang besar ini telah diambil dari suatu tempat yang jauhnya kira-kira 100 km dari bandar Beijing. Untuk mengangkut batu ini, para pekerja telah menggali beberapa buah perigi yang jaraknya berselang beberapa puluh meter antara satu sama lain di sepanjang jalan dari tempat asal batu itu sampai ke tempat pembinaan Kota Larangan Beijing. Kerja ini dilakukan pada musim sejuk. Air dari perigi-perigi tersebut yang dicurahkan di atas jalan akan membeku menjadi ais. Sebanyak 10,000 orang pekerja dan lebih 1,000 ekor kuda digunakan di atas jalan berais itu selama sebulan sebelum sampai ke Kota Larangan Beijing. Fakta menarik mengenai Kota Larangan Beijing: memiliki 9,999 bilik. Kota Larangan China ialah istana empayar terbesar di dunia. Dengan saiz 7,750,000 kaki persegi, ia 3 kali ganda lebih besar daripada istana di Perancis dan dianggarkan seramai 1 juta orang buruh yang bekerja untuk menyiapkan struktur tersebut. Ia mempunyai lebih daripada 90 kuartus istana dan halaman, 980 bangunan dan terdapat 9,999.5 buah dewan dan rumah di Kota Larangan Beijing. Menurut kepercayaan golongan Maharaja pada zaman purba Cina, Maharaja merupakan putera Maharaja di langit yang menentukan segala sesuatu di dunia. Istana Diraja di langit mempunyai 10,000 buah dewan dan rumah. Istana Diraja di dunia tidak boleh melampaui bilangan itu. Maka jumlah dewan dan rumah di Kota Larangan Beijing ditetapkan sebanyak 9,999.5 buah. Namun begitu, bukti tinjauan mendapati bahawa ia memiliki lebih daripada 8,728 bilik. Untuk perbandingan saiz, Vatican City yang merupakan negara terkecil di dunia berukuran hanya 40,000 meter persegi dan Kremlin berukuran 275,000 meter persegi.
bangunan gaya Eropah dan Arab. Di sebelah barat kota larangan, terdapat sebuah bangunan yang unik dengan elemen dan gaya Arab yang kuat. Ia dinamakan sebagai Dewan Yude yang dibina oleh dinasti Yuan pada sekitar tahun 1271 hingga 1368, di mana seorang arkitek pasti mereka bentuk bilik mandi gaya Arab. Kemudian pada dinasti Ming, iaitu sekitar tahun 1368 hingga 1644, Maharaja Yongli pula membina kota larangan di tapak ibu kota dinasti Yuan. Sebilangan besar bangunan telah dirobohkan, tetapi Dewan Yude tetap dipelihara. Bangunan lain ialah Ling Zhaozuan yang mempunyai elemen dan gaya Eropah di Istana Yanzi. Memandangkan Istana Yanzi mengalami beberapa kebakaran, bangunan ini dirancang dibina dengan kali sapi di mana kolam di bahagian bawah daripada keluli dan batu kerana kebanyakan bangunan Cina menggunakan kayu. Inilah yang menjadikan bangunan tersebut pakai beberapa prinsip seni bina Eropah. Walau bagaimanapun, disebabkan kekurangan dana dan pemberontakan pada akhir dinasti Qing, ia dihentikan di tengah-tengah pembinaan. Lokasi pelancongan paling popular di China. Disebabkan kepentingan budaya dan keindahannya yang unik, kota larangan sangat popular dalam kalangan pelancong Cina dan asing. Kota larangan ini merupakan salah satu antara 3 istana kuno yang masih wujud di China moden dan merupakan yang paling besar dan terpelihara sehingga kini. Oleh itu, istana ini mempunyai lebih dari 14 juta pengunjung setiap tahun yang datang dari seluruh pelosok dunia. Pemilihan warna berdasarkan Feng Shui. Hampir setiap bangunan di kota larangan mempunyai bumbung berwarna kuning. Ini adalah kerana pada waktu dulu, kuning adalah warna rasmi untuk Maharaja dan dalam falsafah 5 unsur Cina. Warna kuning tergolong dalam unsur bumi dan orientasinya dalam Rajah 5 unsur mewakili pusat, melambangkan ketuanan Maharaja di bumi. Manakala dinding dan tiangnya pula berwarna merah. Merah melambangkan api di mana membawa maksud api menjana bumi. Oleh itu, keluarga diraja percaya tiang merah akan memberikan asas yang kukuh dan sokongan yang kuat. Beberapa bangunan dibina dalam warna yang berbeza kerana kegunaannya. Contohnya, Pavilion Wen Yuan yang digunakan untuk mengumpulkan buku. Kawasan tersebut mempunyai jubin hitam dan dinding hitam kerana Feng Shui-nya mempercayai bahawa hitam mewakili air dan air boleh mengatasi api, dan ia dilihat sebagai cara untuk mengekalkan koleksi melalui gabungan ini. Burung tidak boleh menghinggap. Para pengunjung yang pernah melawat kota larangan pasti menyedari bahawa tiada burung yang duduk di atas bumbung istana lama ini. Ini kerana bumbungnya direka dengan reka bentuk khas untuk memastikan burung tidak boleh mendarat dan duduk di atas bumbung tersebut. Menurut kajian, ianya dipercayai untuk memastikan kebersihan dan kemegahan kota larangan dapat dikekalkan dengan cara membuat cerut setiap bumbung lebih tinggi. Ini menjadikan tulang belakang bumbung lebih lebar daripada lebar antara cakar burung sehingga burung tidak dapat hinggap di atas bumbung. Bukan itu sahaja, bumbung kota larangan juga diperbuat daripada jubin kaca yang mana jubin ini sangat licin dan menjadikannya mustahil untuk burung mendarat di atasnya. Kesimpulannya, kota larangan Cina adalah tarikan yang kompleks serta kaya dengan sejarah dan budaya. Istana ini menggambarkan kemewahan kediaman Maharaja Cina dan seni bina istana tradisional Cina serta telah mempengaruhi perkembangan budaya dan seni bina di Asia Timur. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.